Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan Encik Saiful Fadilah bin Abu Somad. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan case study yang bertajuk Banking Gegas. Nama saya Muhammad Faiz bin Jamil, Nomentik 19DMA20F1018. Dan nama ahli kumpulan saya yang lain ialah Muhammad Danish bin Muhammad Miza, Wan Muhammad Fakih bin Wan Razak dan Ahmad Syahni bin Ahmad Rashidi. Pengenalan bagi Banking Gegas. Banking Gegas merupakan kursus asas pertukangan untuk para pelajar mempelajari serta didedahkan cara penggunaan alatan tangan dan alatan mesin yang berada di bengkel. Selain itu, Banking Gegas telah mempunyai peraturan yang sedia ada untuk para pelajar mendisiplinkan diri agar sentiasa mematuhi segala peraturan yang ada di dalam bengkel. Di dalam bengkel Gegas, pelajar diberikan tugasan kerja menggegas, mengendali mesin dan memotong kempengan logam. Tugasan ini selalu dilakukan di dalam bengkel fabrikasi logam. Ketika melakukan tugasan ini, keselamatan diri bahan dan tempat kerja adalah amat penting bagi mengelakkan kecelakaan dan kemalangan berlaku. Perkara ini semua perlulah dititik beratkan agar tujuan kedua tugasan ini mencapai matlamat dan objektif penghasilan bahan. Maklumat tambahan tentang Banking Gegas ialah kerja menggegas ini membawa maksud penghasilan tangan melalui kaedah manual. Tugasan ini banyak menggunakan alatan tangan berbanding alatan mesin. Sekiranya ada mesin, hanyalah sedikit saja penggunaannya. Ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam penggunaan alatan tangan yang digunakan dalam kerja menggegas. Sekian daripada saya dan saya akan menyerahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fakih bin Wan Razak, nombor matrik 19 DMA 20F1009. Hari ini saya ingin membentangkan tentang keselamatan bengkel. Keselamatan di tempat kerja khususnya di bengkel perlu diambil berat. Ia adalah penting bagi menjamin keselamatan dan kesihatan diri terpelihat. Dari segi keselamatan, kepentingan dapat mengelakkan diri daripada risiko tercedera dan lebih buruk lagi melibatkan kematian. Kepentingan dari aspek kesihatan merangkumi ergonomi, pendengaran dan gangguan pernafasan. Semua ini perlu dititik beratkan dan kaedah pengawalan perlu diambil sebelum sesuatu kemalangan berlaku dan juga melibatkan kesihatan akan terjejas. Perkara yang paling penting dan harus diberi keutamaan sekiranya berlaku kecemasan atau kemalangan tentulah nyawa pengguna bengkel berkenaan. Antara faktor yang boleh menyumbang kepada berlakunya kemalangan adalah faktor kemanusiaan, faktor pentadbiran dan faktor fizikal. Faktor kemanusiaan terbagi kepada 3, iaitu kecuaian, kurang pengetahuan dan tidak disiplin. Kecuaian adalah kurang memberi perhatian kepada pekerja, mengalamu, berkhayal semasa bekerja. Kurang pengetahuan adalah mengenai kerja yang dilakukan, langkah-langkah keselamatan, mengenai latihan melakukan tugas, sikap tak ambil tahu mengenai sesuatu perkara di dalam melakukan tugas dengan betul. Tidak berdisiplin adalah bergurau semasa bekerja, gagal mematuhi dan mengambil jalan pintas. Yang kedua adalah faktor pentadbiran. Penguatkuasaan peraturan keselamatan yang tidak dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Kurang atau tiada arahan keselamatan sebelum memulakan tugas. Melakukan kerja dengan longgar, tidak
Tiada latihan kurang tunjuk ajar sebelum memulakan tugas. Tiada prosedur kerja yang ditetapkan. Tiada latihan berkaitan pencegahan keselamatan pekerja. Yang ketiga atau yang terakhir adalah faktor fizikal persekitaran. Kawasan tempat kerja yang tidak diberi perhatian seperti tidak dibersih licin, berselerak, pencahayaan tempat yang tidak mencukupi, kebisingan yang terlalu melebihi tahap yang sepatutnya yang boleh mengganggu orang lain. Sistem pengeluaran tidak kondusif mengganggu kecerdasan minda dan tumpuan individu penyimpanan. Pengendalian dan pelupusan tidak sistematik boleh membawa akibat buruk kepada persekitaran. Bagi peralatan dan mesin, susun atur yang tidak sesuai ruang lantai kerja, keadaan mesin yang lebih lama tidak sesuai digunakan. Keadaan mesin dan peralatan tangan tidak diselenggara dengan baik. Penggunaan mesin atau peralatan yang salah. Penggunaan dan penyimpanan mesin yang tidak teratur. Pengendalian mesin dengan cara yang tidak selamat. Bagi sistem pendawaian yang melebihi 40 tahun, kecacatan pendawaian yang akan menyebabkan kebocoran elektrik. Beban-beban lebihan pendawaian tambahan tanpa kebenaran pendawaian yang salah pada alatan yang digunakan. Yang terakhir adalah langkah pencegahan. Merancang terlebih dahulu kerja yang dilaksanakan. Mempelajari cara mengendalikan peralatan atau mesin. Mematuhi peraturan keselamatan ketika berada di bengkel. Menggunakan peralatan mengikut kegunaan sebenar peralatan tersebut. Mengendalikan peralatan dan mesin mengikut prosedur yang ditetapkan. Pastikan alatan yang digunakan sentiasa dalam keadaan baik. Pastikan peralatan yang rosak atau kebocoran elektrik diselenggara dengan betul. Kawasan kerja mestilah mempunyai susun atur yang baik dan laluan berjalan tidak terhalang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danish bin Muhammad Misa. Nombor kad matrik saya 19 DMA 20F1020. Saya akan memberikan kesimpulan tentang apa yang telah disampaikan atau dibentangkan oleh rakan-rakan saya. Kesimpulan yang saya buat tentang keselamatan ni ialah keselamatan ni adalah satu perkara asas ataupun satu perkara yang paling penting untuk di mana-mana sahaja, seperti di bengkel, sekolah, tempat tinggal, tempat kerja, tempat awam dan lain-lain lagi. Kerana keselamatan ni adalah satu perkara yang dapat mengurangkan risiko kecederaan ataupun risiko berlakunya kemalangan. Walau bagaimanapun, keselamatan ni kita tak boleh terlalu yakin, kerana keselamatan ni dia bergantung kepada individu tersebut. Sama ada individu tu ingin mematuhi atau tak mematuhi, ataupun menjaga ataupun tak menjaga keselamatan. Kerana jika individu atau seseorang tu dia tak mematuhi ataupun tidak mengamalkan setiap peraturan ataupun keselamatan, ia akan dapat mengundang risiko berlakunya kemalangan. Sebab tu saya kata risiko keselamatan ni amat penting, kerana dia dapat mengurangkan risiko berlakunya kemalangan. Tapi kalau kita tak mengamalkan keselamatan ni, dia dapat mengundang pula kemalangan tersebut. Okey, berbalik pada topik kita, iaitu keselamatan di bengkel. Okey, jika kita ingin membuka satu bengkel atau menguruskan satu bengkel, keselamatan ini adalah satu perkara asas atau perkara utama yang perlu ada sebelum memulakan sesebuah bengkel. Kerana ianya melibatkan nyawa seseorang itu. Keselamatan ni dia dapat mengurangkan risiko berlakunya kemalangan di bengkel tersebut dan dapat menyelamatkan nyawa kalau tidak ada berlakunya kemalangan di bengkel tersebut. Dan sebab itulah saya mengatakan keselamatan ni adalah perkara asas ataupun perkara utama sebelum kita memulakan
Sebuah bengkel dan sekian, terima kasih.